kita ni akan bermula pukul 3 kejap lagi, 1.5 jam. Pastikan korang stay tune sampai live kita tamat, okey? Okey, sebelum tu, jap. Kenapa Kak Fatin live dekat belakang sawah padi ni? Apa yang Kak Fatin buat kat sini? Kita akan mula kelas kat belakang ni ke? Oh, mesti korang tertanya kan kenapa Kak Fatin buat kat sini? Okay, kalau untuk pengetahuan korang semua, Kak Fatin sekarang ni work from home. Tapi korang jangan risau. Subjek korang di live nanti akan bersama dengan Cikgu Farid di studio. Okay, sebelum kita mula kejap lagi, Kak Fatin nak korang get ready dengan pen, pensel, buku nota. Pastikan korang catat maklumat-maklumat penting strategi week first kita ya. Jangan lupa tahu, benda tu sangatlah penting. Okay, sebelum tu Kak Fatin nak tunjukkan kat korang betapa indahnya pemandangan sawah padi kat belakang kita ni. Okay, kita boleh tengok Okey, Kak Fatin nak tunjukkan kat korang betapa indahnya pemandangan sawah padi yang belum menuai sekarang ni ya. Okey, untuk pengetahuan korang yang mana yang belum tahu, Kak Fatin nak terangkan sikit. Okey, korang tahu tak dari mana datangnya nasi yang korang makan? Okey, Kak Fatin nak tunjukkan korang ya. Okey, dari sawah padi ni, okey, kalau korang boleh nampak, dalam ni lah datangnya beras yang kita makan tiap-tiap hari yang kemudiannya menjadi nasi. Okey, itu untuk info-info tambahan je. Untuk korang relaxkan diri sebelum kita mulakan live kita kejap lagi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, Kak Fatin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu tak bersama dengan Kak Fatin lah kat sawah padi tu. Ada soalan dia tanya tu, korang tahu tak nasi yang korang makan tu daripada mana tu? Datang daripada mana? Daripada usaha titik petani-petani kita di sawah padi. Okey, kami tak pakai teknologi. Okey, saya makan sawah terus. Main korang ya. Okey, baik para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar SPM 2020 Plus KBSM ya. Cikgu harapkan kamu semua dalam keadaan yang masih bertenaga. Ada yang mana sekolah yang teruskan percubaan, gambateh. Ya, semoga kamu semua dalam keadaan yang terus bersedia untuk menghadapi masa-masa liku-liku kehidupan, untuk menghadapi SPM 2020 Plus yang dijangka dalam masa 5 minggu daripada sekarang. Okey, Alhamdulillah. So, boleh tak kamu komen sedikit nama kamu daripada sekolah mana? Sebab cikgu yakin bahawa di dalam grup-grup kita ini ada pelajar-pelajar yang belum pernah berjumpa dengan cikgu lagi. So, ini kali pertama. Boleh tak kenalkan diri sendiri? Kalau macam Alif tu yang kata daripada Selangor yang selalu tengok semua, cikgu tahu dah kawasan dia tak jauh daripada sawah padi tu. Ya. Okey, Adam daripada Kelantan ya. Okey, Adam daripada Kelantan, Azhani Selangor, Anis Melaka, Amalin Kelantan, Akmal Melaka, Nadira Sabah. Wow, daripada orang Sabah pun ada ya. Raja Kelantan, Syakira Negeri Sembilan, Sarah Perak, Baby Kelantan, hai baby. Hakim Kuala Lumpur, Kelantan, Selangor, Perak, Sabah, Kelantan. Kedah stay Sabah. Okey. Terengganu ada, Negeri Sembilan ada, Kelantan. Okay, Perlis tak ada Perlis. Okey, so boleh dikatakan lebih daripada separuh lah negeri-negeri yang berada di seluruh Malaysia ini bersama dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Inilah mission kita. Kalau tak ada kelas online, kita tak dapat berjumpa. Sebab itu tim P-Team Studio dengan serius kami nak membantu para pelajar untuk SPM 2020 Plus. Tengok baju cikgu. Baju ini sebelum ini mungkin kamu boleh dapat, tetapi sekarang dah tak boleh dapat lagi dah. So, ini rare guys. Memang baju dicipta khas untuk menaikkan semangat motivasi kepada para pelajar. Cikgu seorang je boleh pakai, kamu tak boleh pakai. Ya. SPM 2020 Plus guys. Bersedia. Ada yang otak, kamu dah charge. Fully charge ke belum fully charge? Di manakah level kamu? Jadi inilah guys,
ya, semangat yang diambil untuk PT Studio untuk ambil kesempatan bersama-sama dengan para pelajar untuk kita buat satu persediaan saat akhir. Kalau siapa yang pernah join sesi sebelum ini, yang mana kita bincangkan berkaitan dengan strategi 5 minggu, tetapi cikgu reschedule balik, minggu ini bermula minggu pertama kita untuk menuju SPM 2020+. Kamu ada lagi 5 minggu guys. Jadi setiap minggu hari Jumaat waktu yang sama, kamu akan berjumpa dengan muka ni. Okey, insya-Allah ya, sekurang-kurangnya kamu akan luangkan lebih kurang masa 1 jam plus minus ya untuk bersama dengan cikgu selama 5 minggu. Sekurang-kurangnya ilmu yang cikgu curahkan ini sedikit sebanyak boleh bantu kamu ya untuk buat satu persediaan ya menghadapi SPM 2020+. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita recall balik semula page yang sebelum ini. Cikgu kongsi dengan kamu bagaimana strategi yang cikgu tunjukkan. Siapa yang belum pernah jumpa, mari kita tengok dekat sini. Okey, ini strategi yang cikgu rangkakan khas pada seminar sebelum ini. Siapa yang belum dapat lagi slide-slide ini semua, boleh join Telegram channel kita ya. Search je PTIN Studio, PTIN Studio ni. PTIN Studio ni, dalam tu ada link yang cikgu sharekan bahan ni ya, bersama dengan kita punya video-video penerangan cikgu sebelum ini. Siapa yang belum pernah dapat lagi, dapatkan di Telegram kita ya, Telegram kita. Baik, apa yang kita buat pada minggu ni, kita ada kalau kamu tengok pada kalender, cikgu boleh share kalender tak sini? Nampak tak kalender? Boleh nampak ya. Okey. Oh, tak boleh zoom. Okey, ini hari ni 22 hari bulan guys 22 hari bulan Ini minggu pertama, minggu kedua 29, minggu ketiga 5 hari bulan, kita pergi pada Februari, minggu keempat dan minggu kelima iaitu 19 Februari. SPM guys. SPM berada pada 22 Februari. Siapa yang masih belum sedar lagi, tepuk pipi, tampar-tampar sikit. Hei, bangun. SPM dah nak dekat. Ya, 5 minggu guys ya. Yang dinanti-nantikan dah hampir tiba. Pelajar lain semua duduk di rumah belajar secara online, kamu kena pergi ke sekolah. Ya, kamu kena habiskan 5 minggu ini sebaik mungkin guys ya. Jangan sia-siakan masa-masa keemasan yang kita ada ini. Jadi cikgu senaraikan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima. Inilah cikgu punya strategi yang mana kelas-kelas cikgu selama 5 minggu. Okay? Kamu stay dengan cikgu. InsyaAllah 5 minggu. Setiap hari Jumaat kita akan live. Macam ni. Ya. Kita berada pada minggu pertama guys hari ni. Okay? So maksudnya daripada hari Jumaat ni sampai hari Khamis ni, kalau kamu follow dengan cikgu, kita akan cuba habiskan strategi-strategi ini. Nampak? Minggu pertama ini cikgu nak kamu fokuskan kepada semua section A. Yang ni ada pembetulan sikit, cikgu dah betulkan minta maaf cikgu gunakan slide lama ni. Minggu pertama ini kita ada kita fokuskan semua kepada section A. Minggu kedua section B ni patutnya section B. Minta maaf cikgu dah betulkan tapi ni slide lama ya. Okey, ini section B. Baik, maksudnya hari ini 22 hari bulan guys, lepas dengar daripada talk cikgu ini, ya, kamu cuba cari soalan-soalan tambahan lain selain daripada e-book yang kita bagi. E-book kita hanya satu set soalan sahaja. Kamu ambil daripada 22 sampai 28 hari bulan ni, pulun kau-kau guys. Pulun kau-kau. Apa yang nak pulun? Pulun kertas 2 section A. Pada minggu kedua, minggu depan, kita akan fokuskan pula untuk kita punya section B. Kau-kau punya guys. Kali hantam sama dia. Ya, 1 minggu. Lepas tu minggu ketiga baru kita akan pecahkan kepada 2 part untuk kita punya paper 1. Maksudnya kita akan bagi kau-kau punya paper 1 minggu ketiga, minggu keempat pun kau-kau paper 1. Pada minggu yang terakhir final lab yang cikgu namakan ini, kita akan bincangkan keseluruhan set, iaitu paper 1 dan paper 2 bersama-sama kamu dengan cikgu. Kita akan anggap macam kita tengah jawab exam. Cikgu nak, nanti cikgu ada strategi, cikgu bagi share paper mana-mana. Ya, kamu duduk, kamu spend masa macam kamu exam sungguh-sungguh ni. Lepas tu dah habis semua, kamu stop. Okey? Tak perlu nak betulkan, tak perlu nak tengok balik, kamu anggap macam exam sebenar. Ini strategi cikgu final lab ni. So, tukar sekejap skrin. Ya, pada final lab ni, ya. Maksudnya apa? Mana final lab tu, lepas you dah buat tu, you akan live bersama-sama dengan cikgu. Setiap soalan yang cikgu bagi dengan kamu pada final lab tu, kita akan bincang secara live. Baik kamu boleh buat ataupun tidak boleh buat, kita akan all out kasih hantam kau-kau guys. Ya. Jadi target cikgu, semua yang join live cikgu ini, cikgu nak semua pelajar-pelajar dapat A+. Ini target cikgu. Ya. Kalau kata cikgu saya dah usaha sebaik mungkin, saya tak dapat A+ juga, itu kita serahkan kepada kuasa Allah SWT dan juga Tuhan kita yang Maha Kuasa. Tetapi tujuan kita sebagai hamba yang fana ini, di dunia yang fana ini, ya, kita mesti berusaha bersungguh-sungguh dan mengharapkan pulangan daripada Tuhan.
usaha dulu guys, ya. Keputusannya kita serah kepada Allah SWT. So inilah strategi kita. Bersama dengan Pitin Studio guys, insya-Allah. Ambil semangat cikgu ni, ambil semangat cikgu. Cikgu beramah mula rumah cikgu sebut ni. Cikgu memang azam cikgu nak bantu kasih hantam kau-kau. Ada orang tanya, cikgu kelas ni percuma ke? Jangan risau, kelas ini memang percuma 100%. SPM 2020+, cikgu tak ada upsell, cikgu tak ada ajak kamu pergi join kelas cikgu berbayar dan sebagainya, cikgu tak ada dah. Pitin Studio dah tak ada lagi dah. So kami anggap bahawa 5 minggu yang terakhir ini adalah minggu yang kami kena giving back. Kami masa yang sesuai untuk kami bagi balik semula kepada para pelajar, yang mana kami nak harapkan semua pelajar dekat sini semua dapat skor dengan cemerlang. Ini tugas kita. Guys, adakah tidak terlibat dengan kos-kos yang cikgu perlu buat untuk live ini selama 5 minggu? Ada kos. Cikgu ada staff yang cikgu perlu bayar untuk designer. Cikgu ada team technical yang cikgu perlu bayar gaji bulanan dan sebagainya. Tetapi apa yang cikgu dapat 5 minggu ini? Cikgu nakkan kepuasan. Kepuasan supaya 5 minggu ini kita nak sebarkan guys, sebarkan kebaikan kepada semua para pelajar. Ya, jangan risau, cikgu tidak ada apa-apa harapan selain daripada cikgu nak lihat pada kejayaan semua para pelajar. Cikgu nak target apa guys? Cikgu nak target bantu lebih ramai pelajar. Sebab tu kalau di WhatsApp Akak Fatin pernah cakap, follow IG cikgu, promote dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab kita nak reach. Ya, selagi semakin ramai pelajar yang kita dapat bantu, semakin rasa seronok cikgu. Mungkin daripada live kita ini, cikgu dapat bantu daripada B dapat ke A, daripada C tak pernah dapat C, kamu dapat B, dapat A-, itu dah cukup kepuasan kita. Okay? So guys, hari ini guys, apa nama IG cikgu? Boleh follow Pitin Studio. Sorry promote sikit lah ya. Sekali lagi, follow Pitin Studio. Ini adalah kita meeting Pitin Studio. Telegram pun kamu search je Pitin Studio ni. Ada kan Pitin Studio belakang. Kalau nama cikgu Farid lah ya, cikgu Farid _Mathness 49. So yang inilah rakan anda selama Mathness ada dua MATHNESS 49. Okay? So inilah rakan anda selama 5 minggu. Okay? Berapa follower cikgu tak perlu tanyalah. Cikgu taklah se-famous kawan-kawan yang ada dalam ni. Tetapi cukuplah cikgu gunakan medium tu untuk membantu lebih ramai pelajar. Ini minat cikgu dan ini target cikgu. Okey, jom tak nak kita pening-pening kepala. Kamu dah download dah e-book? Ya, dah download dah e-book? Cikgu harapkan ada yang dah download dan ada yang dah print. Siapa yang dah print? Boleh komen dekat sini sikit? Saya dah print cikgu e-book tersebut. Kemas guys, kemas. Cikgu dah ada designer cikgu yang boleh kekemasan tu, nampak? Dekat skrin laptop kita. Ini hasil daripada designer kita. Kita nak membangkitkan semangat, ya. Okey. So kalau kamu lihat dekat sini apa yang kita target pada strategi minggu ini guys. Okey, guys, boleh bagi semangat sikit cikgu. Komen sikit, adakah kamu semua dah ready ni guys? Adakah dah ready? Kalau dah ready, boleh komen di ruangan chatting sikit. Kita nak mulakan sekarang ni guys. Okey, alhamdulillah. Semangat macam ni kita nak ya. Penuhkan ruangan chatting kita. Kemarin lagi dah ready. Oh betul lah, Jackie ni daripada Telegram cikgu nampak dia selalu komen. Bagus Jackie, alhamdulillah ya. Terima kasih Jackie. Okey. Baik, persediaan minggu ini cikgu nak letakkan bahawa okey, ini bahagian kedua lah. Bahagian pertama dulu kita dah buat satu share SBP MSM juga. Okey, strategi minggu pertama macam cikgu sebutkan, cikgu tengah target kalau kamu lihat dekat sini. Okey. So, cikgu combinekan Maths dengan Maths, tetapi di bahagian atas ini adalah kita punya paper untuk kita punya section A. Matematik tambahan. Ya, matematik tambahan. Okey. Ambil yang charger cikgu jap, type C. Okey. Kalau kamu lihat dekat sini isi kandungan dia gabungan matematik dengan Maths lah. Matematik nanti pukul 5 lah ya. Okey, so kita target untuk matematik dulu hari ini. Okey, matematik section A. Habis sesi pada cikgu ini, kamu pakat-pakat tau satu minggu ni all out untuk buat ekstra latihan lagi. Okey, jadi gabungan soalan-soalan yang cikgu tunjukkan di sini ni semua ni, ya. Gabungan yang cikgu letakkan di sini ni semua adalah gabungan yang mana ya cukup 11 soalan yang mana akan cover dalam section A. Boleh ya? Okey, jom kita teruskanlah tanpa membuang masa lagi. Ini ayat-ayat semangat daripada designer kita. Don't give up, let's catch up. Okey, don't give up, let's catch up. Okey, go, teruskan. Okey, ini bahagian A kita.
Okey, dalam kita punya section A, pada strategi pada minggu pertama strategi pada sebelum ini, kelas ni, cikgu dah tunjukkan bagaimana kita nak letakkan kita punya kedudukan, apakah bab-bab yang confirm masuk dalam section A. Siapa yang belum lihat boleh tengok balik kita punya video yang kita dah share sebelum ini. Baik. Kalau kamu lihat dalam kita punya kertas 2, okey, cikgu tulis kat sini dulu ya. Kita punya kertas 2 ya, kertas 2, paper 2 paper 2 section A. Okey, ada berapa soalan guys? Ada berapa soalan? Ada berapa soalan? Section A, kita ada 11 soalan section A ya. Yang kamu kena jawab semua 11 soalan. Wajib jawab 11 soalan. Hanis, terima kasih. Ya. Baik, 11 soalan. Berapakah jumlah markah untuk dijawab pada kita punya section A? Jumlah markahnya adalah 52 markah. Wajib jawab semua ni. Ya. Jadi kita dah pelajar-pelajar yang nak target A+, maka kita kena tahu semua markah-markah yang kita buat. Faris Daniel, terima kasih. Banyak kan 52 markah. Lebih banyak daripada section B, walaupun section B 4 soalan sahaja. Ya. Baik, kalau kita lihat kepada kita punya soalan kertas 1. Kertas 1 memang akan ada soalan sama ada berkaitan dengan set ataupun soalan yang berkaitan dengan ketaksamaan linear. Cikgu ulang balik semula. Dia boleh masuk soalan berkaitan dengan set ataupun soalan berkaitan ketaksamaan linear. Yang bahagian lorekkan ataupun dia dah lorekkan, kamu kena tentukan apakah persamaan dia tu kan. Okey, kita pergi kepada set dahulu. Okey, apa teknik? Okey, sekarang kita cerita tentang teknik lah guys ya. Ini saat-saat akhir kita cerita tentang teknik. Teknik yang biasa kita buat. Cikgu yakin kamu pun ada teknik kamu sendiri. Ataupun sama dengan teknik yang cikgu nak tunjukkan. Maka jom kita revise balik. Boleh ya? Kita revise balik. Macam mana kita nak belajar berkaitan dengan soalan set bahagian lorekkan? Teknik yang paling famous guys. Tukar-tukar. Ya, tukar-tukar. Teknik yang paling famous. Ya. Teknik dia adalah teknik numbering system. Betul tak? Siapa yang belajar dekat sini bahagian numbering system? Famous kan? Betul tak Firdaus? Ya? Numbering system. Boleh tak tunjukkan sedikit siapa yang belajar numbering system? Tengok, ramai belajar pasal numbering system. Alhamdulillah. Maksudnya kamu semua dah bersedia. Cikgu macam nak call KPM tu. Tolong buat SPM matematik esok sebab kamu semua dah bersedia. Ya. Okey. Kalau kita lihat numbering system, siapa yang belum tahu ataupun masih tak cekap lagi, jom kita belajar berkaitan numbering system. Okey. Bagaimana nak buat numbering system? Kita akan nomborkan setiap satu bahagian ni. Ini satu bahagian lah, nampak tak? Ini bahagian satu bahagian ni. Ini satu bahagian. Nomborkan dia. Tak kisah nombor macam mana. Nak boleh tak 2 kat sini, boleh 3, tak kisah. Tetapi biarlah nampak turutan sedikit. Kecil ni kita letakkan sebagai nombor 2. Nombor 3, ini cikgu letakkan nombor 4. Ini nombor 5, ini nombor 6, ini nombor 7. Boleh ya? Nampak tak? Cikgu pecah-pecahkan. Macam kek tu dipotong-potongkan. Boleh Firdaus? Boleh yang lain semua ya? Boleh? InsyaAllah. Okey. Sekarang ini kita akan belajar senaraikan nombor. Okey, kalau tanda J ini maksudnya kita akan numberkan dia apakah nombor-nombor yang mewakili J kita. Okey, apakah nombor-nombor yang diwakili J kita? J kita apa? Kamu tengok J kita adalah segitiga dia Apakah nombor-nombor dalam segitiga? Jom kita senaraikan. 1, 2, 3 dan 4. Guys, cantik, cun, mantap. Okey, ini ada K tetapi bukan dia nak K, dia ada K prime. Apa maksud K prime? K prime adalah selain daripada K. Cikgu ulang balik semula. Selain daripada K. Jadi kita senaraikan juga apakah nombor selain daripada K. Hai, K itu apa? K itu adalah bulatan. Apakah nombor-nombor yang selain daripada K? Yang bukan dalam bulatan. Nombornya adalah 1, 4 dengan 1, 4 dengan 7. Boleh ya? Okey. Sekarang ini kalau kita perhatikan, kita ada 2 tanda. Okey, kalau ikut bahasa tandanya sebenarnya, ini adalah tanda yang kita panggil sebagai union set. Tak apa, biarkan. Union set. Ya, set kesatuan. Ya, ini adalah apa kita panggil? Ini adalah kita punya intersect. Okey, yang bersilang. Ya. Okey. Jadi cikgu ambil mudah je lah ya. Okey, bahasa-bahasa yang kita punya, bahasa-bahasa kita ambil layman main bahasa lah ya. Ini adalah kita, okey, kita tengok macam mangkuk. Adakah mangkuk tersebut mangkuk yang terbuka ataupun mangkuk yang terbalik tertutup? Ini adalah mangkuk yang terbuka. Kalau mangkuk yang terbuka ni kita anggap macam dia boleh masuk apa sahaja yang di dalam tu. Aku nak berkawan dengan semua orang. Maksudnya yang ni dia nak ambil semua orang dia suka berkawan. Tak kisahlah orang tu baik ke, orang tu tak, dia selalu backstep dia apa selalu tikam belakang lah, kadang mengata kita dan sebagainya kan. Kita nak ambil semua. Ini mangkuk yang terbuka. Kita pemikiran yang terbuka. Tak apalah, kita orang yang baik-baik kan. Nak jadi orang baik-baik. Tetapi mangkuk yang terbalik ini dia macam katak di bawah tempurung.
Saya nak kawan dengan cikgu je. Okey, dia macam katak di bawah tempurung. Dia nak kawan dengan sama-sama dia je. Dia dengan geng-geng dia je. Geng, sorry lah, minta maaf lah perempuan-perempuan ni ya. Cikgu minta maaf kan. Kadang-kadang cikgu tengok kan, ni pengalaman cikgu lah. Umur cikgu dah 30 lebih ni guys ya. Tapi taklah beza banyak sangat kan dengan kita kan. Kadang-kadang kita tengok perempuan ni, dia ada puak-puak dia kan. Kita ada puak-puak dia tu kan. Okey. Kadang-kadang kan, geng-geng tu kan, alamak ni macam racist lah, nanti marah perempuan ni kan. Tapi ni reality guys, kadang-kadang dia ada satu geng tu, geng kepala 3 contoh kan. Geng telinga capang kan. Geng lampu merah kan. Ada tu geng-geng perempuan-perempuan tu cikgu tahu. Geng make up tak make up, Boy Faris Daniel ya. Maka dia orang ni suka duduk di bawah dia orang punya geng-geng je. Bila lalu je kau tengok tu dah lah pakai tudung selebet kan. Macam tu kan. Minta maaf lah ya. Jangan ada yang terasa pula sebagai perumpamaan. Maka bila mangkuk terbalik guys, adalah mangkuk yang mana dia nak geng sama-sama dia je. Maka kita lihat kepada tanda kita ini. Tanda kita ni nak ambil semua ke nak ambil geng-geng dia je? Dia nak ambil semua kan. Geng membawang mungkin Nabil. Okey, jadi dia nak ambil semua. Maka kamu tengok tanda-tanda yang kita dah nomborkan ini, kita ambil semua lah. Tetapi yang repeat ni ambil sekali cukup lah. Satu ada satu kan. Dua tak ada lagi. 3, 4, 7 kan. Boleh. Maka nombor-nombor yang kita kena lorekkan adalah nombor-nombor yang kita bulatkan. Sekena ambil semua lah ya. 1, 2, 3, 4, 7. Mana nombor 1 lorekkan? Mana nombor 2 lorekkan? Nombor 3 mana? Nombor 4 mana? 7 mana? So kita dah tahu. Rupa-rupanya kita nak lorekkan bahagian ni semua sekali. Nampak? 5 tak termasuk ya. 5 tak termasuk. Maka cikgu dah berkonfirm sebab cikgu teknik ni hanya untuk pelajar je. Cikgu tak gunakan teknik, cikgu hanya lihat saja dia dah tahu kan. Ramai pun tengok pun dia dah tahu dah J ke semua K. Selain daripada K, luar daripada K, tetapi J tu dia nak ambil semua sekali. Selain daripada K, luar tu, lepas tu dia ambil J. Okeylah, ngam lah, ini memang jawapan kita lah. Okey, boleh nanti follow dia tau, geng dia tu, apa tu. Okey. Jom kita lihat kepada bahagian B pula. Okey, gunakan. Okey, tapi guys kalau boleh nombor-nombor tu padamkan jangan tunjukkan dekat situ. Nampak macam tak profesional. Ya, macam tak profesional. Nombor tu jangan tunjuk sangat kat pemeriksa. Dia pakai teknik ni. Jangan tunjuk masa dalam jawapan kamu yang sebenar. Okey, padamkan baik. Ataupun lukis balik. Okey, sama juga guys. Okey, yang ni pun B pun sama, senaraikan. Kamu lepas senaraikan, cuba senaraikan, lepas tu kamu tengok nombor apa yang terlibat. Okey, kita ambil dalam kurungan dulu, kita ada selain daripada J. Apakah selain daripada J? Nombor kita pakai nombor yang samalah selain daripada J, iaitu nombor 5, 6, 7 ya. So 5, 6, 7. Cuba senaraikan. Ambil yang mana sama-sama. Okey, L dia apa? L dia adalah apa? Perlu tak cikgu nak tunjuk kat kamu ni? Okey, tak apa, kita buat sama-sama. L dia apa? L tu L biasa ya. L biasa yang petak lah. 3, 4, 5, 7 ya. 3, 4, 5, 7. Okey, kita cuba selesaikan masalah berkaitan dengan dua ni dulu. Dalam kurungan dulu. Buat dalam kurungan dulu Jackie. Betul, tepat sekali. Kita buat dalam kurungan dulu. K tu nanti kemudian dulu. Ya. Okey, kamu tengok dalam kurungan kita itu. Dalam kurungan kita itu dia geng-geng tadilah. Geng membawang lah. Geng telinga capang lah. Geng comel. Amboi. Geng tak mandi. Ada ke geng tak mandi? Buat dalam kurungan dulu. Jadi dalam kurungan tu adalah geng-geng dia je. So kita ambil apakah nombor-nombor yang sama dekat sini. Nombor 5 sama. Nombor 7 pun sama kan? Itu sajalah kan? Oh, rupa-rupanya penyelesaian dia 5 dengan 7. Okey, faham? Ya. Maka K tu adalah K pun kita nak nomborkan. Apakah nombor yang diwakili oleh K dalam bulatan tu? Dalam bulatan tu. K dalam bulatan. 2, 3, 5, 6 2, 3, 5 dengan 6. Okey, tapi kan kita nak selesaikan masalah kita ni tau guys. Kita nak selesaikan masalah kita. Gabungan kurungan tadi dengan yang ini dihubungkan dengan set kesatuan, union set. Dia nak ambil semua. Ini mangkuk yang terbuka lah. Okey, aku boleh berkawan dengan sesiapa saja pun. Maka kita akan ambil semua sekali nombor-nombor yang terlibat dekat sini. Iaitu nombor 2, 3, 5, 6 dan juga 7 lah. Sebab 5 repeat 2 kali. So, lorekkan lah. 2, 3, 5, 6, 7. 2 mana? 2, 3, 5, 6, 7. So, 2, 3 yang ni. 5, 6, 7. So, di luar ni. Kan? Ni semua ni. Okey, boleh ya? Okey, go guys. So, soalan ni soalan 3 markah guys. Jangan hilang markah. Lepas ni dah faham, pergi cari soalan set lagi, buat banyak-banyak lagi soalan begini. Ya? Kadang-kadang dia bagi soalan dah lorek, dia kena tentukan dia punya hubungan. Okey, yang inilah bahagian apa guys? Ini pun salah satu soalan yang mungkin. Dia mungkin keluar soalan. Tolong. Kamu tengok baik-baik ni guys. Cikgu tekankan benda ni ya. Kamu nak study banyak lagi subjek lain. Maka bahagian matematik, kita tengok dekat sini. Okey, soalan section A mesti dia keluar set ni ataupun dia keluar soalan bahagian kita punya ketaksamaan linear ni kan, nak bahagian lorekkan ni. Okey.
Jom kita tengok sikit. Pada graf di ruang jawapan, lorek, okey, yang ni cikgu ambil soalan percubaan SBP tau. Asrama penuh 2017 lah. Biasa SBP dengan MRSM ni jadikan satu benchmark kan. Soalan kata susah kan. SPM 2019 lagi susah kan. Okey. Tak apa, kita tengok. Kita jadikan sebagai benchmark dia. Barang pada graf di bawah, lorekkan ruas yang mematuhi ni. Okey, kamu tengok Kenapa garisan terus dengan garisan putus-putus? Kita dah faham kan? Kalau garisan terus ni maksudnya dia ada sama dengan. Kalau garisan yang putus-putus tu dia ada tak ada, dia kurang ke ataupun lebih sahaja kan? Okey. Kita tengok pada yang ini tak ada benda. Kamu kena buat. Kalau kamu perhatikan, okey, yang ni putus-putus yang ni lah kan. Okey, yang inilah kita punya garisan terus, iaitu yang garisan yang pertama lah. Oh, rupa-rupanya yang putus-putus ni tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya kurang. Nampak? Tanda macam ni kurang kan sebab muncungnya kecil di sini. Pastikan Y di depan ni guys. Y tak boleh ada kat sini ya. Jangan buat itu ya. Y mesti di depan. Pastikan. Kalau tak ada, kamu kena alihkan. Okey, jadi kurang. Maksudnya persamaan yang putus-putus ni di bawah. Okey, kurang di bawah. Garisan ni di bawah. Lepas tu yang ini di mana? Oh, di atas dia kan. Di atas. Ini anggap macam plane dia. Macam slide. Macam kamu main papan longsor kan. Di atas. Di atas sebab lebih besar ya. Muncung dia besar. Nampak? Lebih besar sama dengan muncung dia besar. So, di atas. Oh, rupa-rupanya penyelesaiannya yang ni lah kan. Dua ni. Di bawah ni, di atas ni. Oh, rupanya sini. Tapi takkan sampai infinity. Sebab tu dia bagi yang ini. Oh, yang ni apa pula cikgu? Okey, kita dapati bahawa kat sini ada satu pintasan lah. Kita punya X sama dengan negatif 6 X sama dengan negatif 6. Kita nak tengok dekat sini ke ataupun kurang dia ke ataupun lebih dia tu. Kurang ke atau lebih ya? Kita buat apa? Cuba tentukan pintasan Y. Pintasan X. Guys, pintasan X, pintasan paksi X. Selalu cikgu ambil tips ni baik ya. Selalu cikgu sebut dengan pelajar-pelajar cikgu ya. Pintasan paksi X, you akan gantikan Y sama dengan kosong. Kalau sebaliknya, you ada nak cari pintasan Y, nak gantikan apa? Kalau pintasan Y? Kalau pintasan Y, terbaik Faris Daniel. So, X samakan dengan kosong. Jadi dalam kes ini, kita nampaklah, okey. Kita nak tentukan X ni dekat mana kan? Okey, ni pintasan X ke pintasan Y? Dia memintas pada paksi X, guys. Dia memintas pada paksi X. Bila pintas pada paksi X, garisan mana ni? Garisan ni. Apa persamaan dia? Oh, yang ni. Gantikan Y sama dengan kosong. Boleh ya? Pintasan X, Y sama dengan kosong. So, gantikanlah Y sama kosong. Kita buat kerja kita sikit. Mari kita buat kerja kita sikit. Alright. So, Y kosong sama dengan 2/3 X tambah 4. Pindahkan 4. Negatif 4 sama dengan 2/3 X. Okey, kalau siapa yang nak tahu 2 dengan 4 ni boleh potong tau. Naikkan 3, negatif 2 darab dengan 3, negatif 6. Rupa-rupanya pintasan dia dekat negatif 6. Rupanya garisan ini negatif 6. Kebetulan lah. Garisan ni nampak guys. Nak buat putus-putus ke ataupun nak buat garisan penuh? Garisan penuh-penuh ke garisan putus-putus? Garisannya mesti garisan putus-putus. Jadi kita buat garisan putus-putus. Pakai pembaris tau guys. Jangan jadi macam cikgu pemalas ni. Tapi, nampak tak straight pula ya. Tak apalah ya, ambil pengetahuan, ambil pakai pembaris. Okey, nak buat lebih besar ke kurang? Nampak ni? Kamu tengok, lebih besar kan sebab muncungnya besar. Lebih besar kita nak ambil kanan ke nak ambil kiri? Kita ambil kanan ya, ambil kanan. So maksudnya kita melorotkan yang kita dah tunjukkan tadi, rupanya limit sampai lebih besar daripada negatif 6 macam tu. Kanan. Amirah, terima kasih. Hanis, ada yang putus cinta ke saat-saat akhir ni 5 minggu ni? Tak nak putus cinta time ni. Buanglah perasaan cinta tu dulu. 5 minggu je kita fokuskan ya. Okey guys, tada! Kita dah selesai dah bahagian kita punya set ataupun ketaksamaan linear. Jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Baik, bacakan perhatikan soalan ni betul. Cikgu ambil daripada soalan SBP 2015. Okey, boleh ya? SBP 2015. Baik. Mr. Zulkifli is an architect. He is required to prepare a plan for the construction of the swimming pool, which is rectangular in shape. Given that the length, ejaan ni salah ni, ya. Length of the pool is 6 meter more than its width, and the lane with 1 meter width is built around the pool. If the area of the pool, including the adjacent bersebelahan dia, ya, lane, is 72 meter square, find the length of the pool to be built. Okay, macam mana tu guys? Baca dan fahamkan. Soalan ini problem solving lah guys. Soalan penyelesaian masalah. Antara step yang penting, kita lakarkan gambar rajah, kita akan lukiskan. Boleh ya? Okey.
Jom kita lihat dekat sini, Encik Zulkifli merupakan arkitek. Okey, dia nak sediakan apa? Satu plan untuk membina sebuah kolam ya, renang yang berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat lah, buatlah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat cikgu buat. Okey, lepas tu dia kata apa? Dia kata diberikan bahawa panjang kolam itu adalah 6 meter lebih daripada lebarnya. Panjang tahu tak? Panjang tak tahu, tapi panjangnya lebih. Kalau cikgu lebar dia letak sebagai X, maka panjang jadi X tambahkan dengan 6. Boleh ya? Okey. Kemudian satu lorong dengan lebar 1 meter dibina sekeliling. Oh, rupa-rupanya di sekeliling tu, dia binakan kita punya apa? Dia binakan kita punya apa? Mana tadi ya? Longkang 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nampak? Keliling. Ini semua longkang ni, warna biru ni. Ni semua longkang kan? Ni semua longkang. Buat air lah kan? Longkang air, kolam mesti ada longkang. Nak masukkan balik air dia kan? Nak buang air dia. Okey, dia kata jika luas kolam renang itu termasuk dengan lorongnya, ya, di sekelilingnya adalah 72, maka cari panjang kolam renang itu. Cari panjang kolam renang itu. Okey, cari panjang kolam itu. Maksudnya apa kita nak buat? Berapakah kita punya kolam semua ya? Kalau kamu boleh perhatikan, kita nak buat apa? Kita punya longkang itu, kita nak habiskan kolam kita tadi. Kolam kita termasuk dengan kita punya longkang. Longkang di tepi ni nampak? Longkang, kelilingnya ada longkang. So yang tadi kolam saja adalah X tambah 6. Tepi ni 1 meter, tepi ni 1 meter. Maka ada 1 dengan 1 dekat sini. Ya, maka berapakah panjang keseluruhan kita? X tambah 6 tambah 1 tambah 1. Maka jadi berapa? X tambahkan dengan 8. Ini baru panjangnya. Berapakah lebarnya? Lebarnya adalah sini 1, sini 1. Ini kita dah assume sebagai X. Maka kita akan darabkan dengan kita punya lebar kita adalah X tambah 2. Kenapa cikgu buat macam ni guys? Sebab kita diberi luas kita tadi dalam soalan. Dia kata luas dia adalah 72 meter square. Okay? So maka kita akan samakan dengan 72. Nampak? Jadi kita buat sikit lah guys. Siapa nampak ni bab apa ni? Ini bab kuadratik. Persamaan kuadratik. Boleh ya? Okey. Cikgu ulang balik semula. Ini adalah kita punya kolam. Ini adalah kolam. Inilah kolam. Lepas tu ini adalah longkang ni. Tepi ni longkang. Dan kita tengok dekat soalan balik semula tadi. Dia kata apa? Jika luas kolam renang itu dekat laptop ya. Jika luas kolam renang itu termasuk lorong. Longkang tadi lah kan, longkang dia. Luasnya adalah 72. 72 tadi mewakili apa? Mewakili semua sekali. Atirah. Siapa dia? Atirah tadi. Ni atirah ya. Okey, nampak? Jadi kolam dia panjang tadi adalah X tambah 6 je. Cikgu labelkan sebagai X tambah 6. Maka kita punya kiri dengan kanan kita ini, kita mempunyai 1 meter dengan 1 meter. Maka jadi X tambahkan dengan 8. Total untuk panjang kita semua. Sebab apa? Sebab kita ambil asas dalam kita punya luas. Luas adalah apa? Luas adalah kita punya panjang darab dengan lebar. Cikgu ulang balik semula. Luas adalah panjang darab dengan lebar. Berapa panjangnya? X tambah 6 tambah 1 sebab jumlah panjangnya X tambah 8. Berapakah lebarnya? Kita ada X, kita ada 1, kita ada 1. Maka cikgu ambil lebarnya adalah X tambah 2. Okey, ni Atirah. Tolong reply balik kalau kamu dah faham ya. So kita akan samakan dengan 72. Panjang darab lebar. Kembangkan, lepas tu kita akan selesaikan lah ya. Kembangkan. X kuasa 2. X darab 2 tambah dengan 2X. Tambah dengan 8X. Kembangkan tau ya. 8 darab 2 sama dengan 16. Sama dengan 72. Pindah 70 sebelah sini. So X kuasa 2. 2X tambah 8X. Tambah 10X. 6 tolak dengan 72. You akan dapat negatif 16 sorry. Bukan 8 darab 2, 16. So 16 tolak dengan 72. Negatif 66. Negatif 56. Sama dengan sifar. Boleh buat pakai kalkulator guys. Ya. Okay. Pakai kalkulator EQN tu. Lepas tu jangan lupa tunjukkan method untuk kita punya factorization method. Pakai kalkulator kamu akan dapat apa ni? 7, 8, 56 tak nak. Tak dapat kita punya 10. 14, 4. 56 bagi 4 ya. So sini akan jadi 14. Sini akan jadi 4 lah. So kita akan apa? 14. Mesti positif lah. Sebab nak 10X tu tolak dengan 4X. So kita akan dapat apa? X kita sama dengan, pindahkan 14, negatif 14. Okay, so X tolak dengan 4. Siapa yang tak nampak proses ini, problem besar tu guys. Kena cepat-cepat untuk betulkan balik. Sebab apa? Ini kuadratik asas ni. Yang kita dah belajar bukan daripada SPM saja. PT3 pun kita dah belajar. Okay.
Jadi cuba revise balik. Mungkin terlupa kat situ. Okay, so guys, ini step dia. Tapi soalan nak cari apa? Panjang kolam renang yang dibina. Guys, soalan cikgu guys, tengok whiteboard. X negatif 14 dengan X 4. Panjang boleh negatif tak? Panjang boleh negatif tak? Panjang tak boleh negatif. Maka jawapan kita boleh terima hanya 4 saja. Tetapi jangan tinggal 4. Sebab soalan nak panjang keseluruhan. Maka X tadi 4. Maka jumlah panjang kolam itu, panjang kolam kita diberi sebagai apa? X tambah 8 tadi kan. So, X tambah 8. So, X kita akan ambil yang positif 4. So, 4 tambah 8 juga sama dengan 12. 12 meter unit kita balik sebelah. Okay. Okay, so kita ada 4 kan. 4 tambah 8. 12 termasuk, panjang kolam sahaja ya. Panjang kolam renang minta maaf. Bukan X tambah 4, kita X tambah 6. Sebab dia nak panjang kolam. Bukan panjang kolam termasuk dengan kita punya longkang. Hanya panjang kolam sahaja. Iaitu panjang kolam adalah X tambah 6 sahaja. Okay, so kita teruskan guys. Kita move sikit lagi. Kita move lagi. Kita pergi pada soalan kita punya penaklukan matematik. Siapa suka bab ni? Cakap yeay. Siapa suka bab ni? Komen yeay. Bab ini walaupun dia nampak macam matematik ke ni? Kan macam bentuk ayat je. Apa ni? Tak adjacent lah, apa nama. Lepas tu dia ada pula ni kan bab penaklukan matematik banyak kan, ya. Mari guys, kita belajar sikit guys. Ini soalan lubuk markah yang mudah untuk kamu score. Okey, kita tengok dulu. Okey, lengkapkan pertanyaan di ruangan jawapan untuk membentuk satu penyataan yang benar dengan menggunakan semua ataupun sebilangan. Kamu kena lengkapkan. Okey, matriks segi 4 sama mempunyai matriks songsang. Nak letak semua ke apa? Nak letak semua ke ataupun nak letak sebilangan? Nak letak semua ke nak letak sebilangan? Kalau bahasa Inggeris nak letak sum ke ataupun kita punya all? Okey, dia letakkan sebagai sum. Dia tak boleh letakkan sebagai all, ya. Kita letakkan sum ataupun sebilangan. Okey guys, kenapa sebilangan? Okey, apa maksud matriks segi 4 sama guys? Square matrix. Apa maksud square matrix? Square matrix ni yang mana dia punya bilangan lajur, alhamdulillah, lajur dengan kita punya baris sama. Maksudnya matriks 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 kan. Ini square matrix guys. Sebab betul Faris Daniel, sebab bukannya semua songsang, contoh kan. Bukan semua ada songsang. 1, 2, 3, 4. Mungkin yang ni ada songsang, tapi akan ada tertentu yang kita gunakan AD tolak BC sama dengan kosong. Tu ingat lagi tak? Maka tak semua yang akan ada songsang. So kita letakkan hanya sebilangan sahaja yang akan ada songsang. Okey, kita pergi pada soalan bahagian B. Tuliskan akas bagi implikasi berdasarkan anti kejadian dan akibat berlaku. Ya, seterusnya nyatakan sama ada akas itu benar ataupun palsu. Ini anti kejadian guys, ini adalah kita punya akibat. Okey, dia macam terbalikkan. Boleh ya? Kita akan terbalikkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita akan buat jika maka kalau dia nak suruh kamu tuliskan satu implikasi akas, akas tu kamu kena terbalikkan, maka yang akibat ni akan kamu letakkan depan dulu. Jika B, A, apa tanda ni guys? Maka A, nampak macam semua B adalah A. Okey, apa maksudnya? Ini adalah akas yang kita dah berjaya buat, satu penyataan akas kita. Okey, cuma persoalan cikgu sekarang ini. Adakah dia benar ataupun palsu? Alamak cikgu, saya tengok simbol-simbol ni pun saya tak ingat dah apa benda dah cikgu. Okey, baik. Tanda yang macam C ni tanda apa guys? Tanda yang macam C ni. Tanda yang macam C ni kita panggil sebagai apa? Sebagai subset Nadira. Thank you very much Nadira. Ya. Subset. Okey. Apa maksud subset? Di dalam keluarga kamu, dalam keluarga atuk kamu, ya, ada family kamu, ada family pakcik kamu, ada family makcik kamu, ada yang makcik yang bujang contohnya. Maka ini family kamu, ni family kamu, ini family pakcik kamu, ini family makcik kamu, ini family yang yang bujang. Maka mereka inilah subset kepada keluarga besar. Atuk nenek, ya. Maka subset ni adalah keluarga yang dalam tu. Dia macam anak keluarga. Barulah hidup sebagai hidup bahagia. Okey, ceria betul lah Faris petang-petang ni, ya. Faris ke Firdaus tadi? Ya, Firdaus. Okey. Jadi kita katakan bahawa B adalah subset kepada A. Macam mana B subset kepada A? Kita akan katakan bahawa B adalah anak kepada A. Maka kita letakkan A dekat sini. Maka B ni berada dalam A lah. Ini cuma penyataan dia bagi tahu.
Kan? Jika B adalah subset kepada A, maka ini gambar rajah kita. Dia kata apa? Maka A ke semua B adalah A saja. A ke semua B adalah A saja. Macam mana tu? A ke semua B adalah A saja. Benar ke palsu? Pernyataan ni akan jadi benar. Kenapa? Sebab A ke semua B ni, A termasuk, kan A tu nak ambil dengan semua B tu, dia tak ada orang lain. Ingat tak? Kalau kita punya tadi kan, macam ada kelompok-kelompok orang tu, dia nak berkawan dengan semua, dia nak berkawan dengan geng-geng dia je. Maka tanda ini bertanya kita ambil semua. Semua A dengan semua B. Lorekkan kita semua ni lah, betul tak? Semua A, semua B. Maka dia kata samakan dengan A. Benar ke palsu? Maka dia akan jadi benar. Okey ya, boleh ya. So dia akan jadi benar. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Sebab apa? Dia nak kata adakah akas itu benar ataupun palsu jadi benar. Okey. Okey guys, so seterusnya kita pergi kepada kita punya premis kita. Ini adalah antara yang benar famous yang kita kena tengok. Dia ada teknik yang potong-potong dan sebagainya. Tetapi kalau kamu perhatikan soalan yang cikgu pilih ini, soalan yang ditinggalkan premis 1 dekat situ. Boleh ya? Baik. Premis 2, dia kata sudut bagi M tak sama dengan 45. Maka conclusion dia, sin M tak sama dengan cos M. Ini cikgu selalu sebut para pelajar. Kamu nak kena pilih premis 1 ni, sama ada kamu, kamu kena pilih macam ni dulu. Premis 2 dengan conclusion ni, kamu nak membenarkan ke ataupun kamu nak menafikan? Cikgu, saya nak membenarkan. Kalau nak membenarkan, kamu tulis dia ni depan. Contohnya, jika sudut M tak sama dengan 45, maka kita salin yang kita punya conclusion di bawah. Sin M tak sama dengan kita punya cos M. Okey, boleh faham tak? Okey, cikgu gabungkan je. Sebab apa? Cikgu follow je. Sebab jika yang ini, maka yang ini, dan cikgu follow sebiji-sebiji apa maklumat yang kita ada dekat situ. Ini flow yang cikgu nak membenarkan dia. Membenarkan jika M tak sama dengan 45, maka sin M tak sama dengan cos M. Cikgu follow dia. Tapi cikgu, saya tak nak buatlah macam ni. Saya nak melawan. Saya nak kata benda ni membohong. Kita nak menafikan dia. Maka kita akan letak apa? Masih letakkan jika maka. Perhatikan betul-betul ya. Okay, siapa yang faham bahagian atas ni, mungkin kamu akan buat ayat atas. Cikgu nak tunjukkan. Kita nak menafikan. Kalau M tak sama dengan 45, lawan dia apa? M sama dengan 45. Setuju? Kalau M tak sama dengan 45, lawan dia lah M sama dengan 45. Tapi kalau you nak menafikan ayat ni, yang ni letak kat belakang. Jika M sama dengan 45, yang kesimpulan ni kamu kena letak kat depan dulu. Faham tak? Yang ini kamu kena letak kat depan. Cikgu duplicate sekejap, cikgu letak kat depan. Okey, so cikgu letak kat depan. Tetapi cikgu kena menafikan dia lah, nampak? Kiranya boleh je nak membenarkan ataupun menafikan. Betul Syamimin Aifa, ya, betul. Kedua-dua jawapan boleh diterima pakai. Sebab kalau contoh kamu tengok yang bahagian statement yang pertama, cikgu membenarkan. Kalau membenarkan, premis kedua pun akan membenarkan, yang kesimpulan akan jadi yang ni. Tapi kalau kita menafikan, yang kita punya premis 2 kat belakang, ini premis yang nombor 2. Okey, premis yang kesimpulan tu, kesimpulan kita mesti berada di depan. Tapi kamu kena menafikan. Kiranya boleh tak menafikan membenarkan? Ya, jawapannya ya, boleh, ya. Okey, kita move kepada soalan seterusnya, percubaan MRSM 2017. Ini soalan apa guys? Persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak. Baik, tapi kan guys, soalan ni mudah je kan? Soalan mudah je. Nasihat cikgu kan? Persamaan linear serentak kan? Saya suka ni cikgu je Firdaus. Cikgu pun suka juga. Best gila, betul. Dulu kan cikgu tak nafikan. Masa PT3 dulu, antara bab yang membuatkan cikgu suka matematik, bertambah suka matematik, persamaan linear serentak. Dan bila cikgu mengajar pelajar-pelajar pun belajar subjek AdMath pun sama juga kan. Bila mengajar AdMath, dia kata apa? Cikgu, AdMath lah subjek yang paling best sekali cikgu, iaitu bab apa? Bab persamaan serentak. Okey, kita tengok. Tapi soalan ni soalan direct question guys, ya. Cuma nasihat cikgu, kalau boleh yang ada pecahan, elakkan pecahan dulu. Macam mana nak elakkan? Hilangkan 3. Nak buat macam mana? Darab semua dengan 3. Maka kita darab semua dengan 3. M darab 3 berapa? 3M. N per 3 darab 3 apa? Tinggal N. 1 jangan lupa darab 3 juga. Maka tinggal dengan 3 dekat situ. Syakira Ali nampak persamaan serentak paling best sekali. Matematik pun paling best bab ni. Maka ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua cantik 3M tolak dengan N sama dengan 9. Alamak guys. Soalan ni soalan MRSM tau 2017. Soalan free marks ni guys. Soalan 4 markah. Okay. Bumi paling best tu Faris Daniel tu. Tak tahulah itu soal itu ayat statement yang nak menyedapkan hati ke macam mana. Cikgu ada recording, tak ada, insya-Allah ada recording ya. Kita ada recording, kita akan share dengan kamu nanti. Okey, mai kita tengok dekat sini.
ada dua kaedah yang kamu, sebenarnya ada tiga lah termasuk matriks kan. Tapi ada dua kaedah yang kamu boleh selesaikan selain daripada matriks. Apa dia kelas itu? Apa kita punya tu? Kita ada dua kaedah yang kita namakan sebagai apa? Kita namakan sebagai kaedah elimination method ataupun substitution method. Boleh? Okay, so you all semua buat sendiri cikgu tak mau ajar. Okay, cikgu move. Lama cikgu tak nak ajar ke? Ini persamaan serentak ni guys. Cikgu yakin semua orang pun boleh buat kat sini. Pakai elimination method, penghapusan senang kat situ. 2n sama dengan negatif 7 dan sebagainya ya. Okay, kita move kepada soalan seterusnya. Okay, soalan ini soalan apa? Soalan garis lurus. Ya, garis lurus. Ya, garis lurus. Okey, kita teruskan. Rajah 9 menunjukkan sisi 4 selari JKLM dilukis pada suatu satah Cartesian. JM adalah selari paksi X. Bila dia kata selari dengan paksi X, cikgu dapati bahawa dia horizontal, dia mesti ada X sama dengan something je. Sini pun X sama dengan something sebab apa? Simbol dia adalah simbol parallel. So X X pula Y. Sebab ni pintas kat paksi Y ya, pintas kat paksi Y. Okey, tak apa, nanti dulu. Persamaan garis lurus JK ialah 3Y 6X lah. So yang ni lah kan. So JK mana JK? JK kita yang ni lah. 3Y sama dengan 6X tambah dengan 30. Y sama dengan MX tambah C. Cikgu ulang mula semula. Y sama dengan MX tambah C. Okey, boleh ya? Y sama dengan MX plus C. Tapi 3Y tu tak mahu, tak cantik lah. Maka hilangkan kita punya 3. Nak buat apa nak hilangkan 3? Bahagikan dengan 3. Maka pindahkan 3, maka yang tinggal Y sama dengan 6X tambah 30 bahagikan dengan 3. Setiap satu tu bahagilah dengan 3. 6 bahagi 3 dapat 2X tambah 30 bahagi 3 dapat 10. Oh, rupa-rupanya persamaan ini adalah Y sama dengan 2X tambah 10. Berapa kecurunan dia? Kecurunan dia 2. Berapa C pintasan Y dia? 10. Kalau kamu sambung sampai ke atas, dia akan pintas. Saya ingat kat tu. Sampai ke 10. Ya, boleh ya? Okey. Kita teruskan kepada kita punya gradient kita. Nampak? Apakah gradient kita? Gradient kita P guys. Gradient kita P. So P kita berapa? P kita sama dengan 2. Macam ni cikgu yakin P sama dengan 2? P sama dengan 2. Sebab dia selari ataupun kita panggil sebagai parallel. Nampak? Parallel ni. Ya, maka kalau parallel apa yang sama? Kecurunan. Cuma berhati-hati ada pelajar yang terambil 6 tu sebagai kecurunan. Ya, kita ambil 6 bahagikan dengan 2. Okey. Boleh kita teruskan lagi persoalan yang seterusnya. Equation of the straight line KL. So mana KL kita? KL kita yang ini. Yang mana dia selari dengan yang ini, yang juga selari dengan paksi X. Bila selari dengan paksi X, macam cikgu kata, dia pintas dekat mana? Dia pintas dekat paksi Y. Maka apakah persamaan Y dia? Berapa Y dia? Y sama dengan 9 bukan 7 Maka persamaan dia simple je. Y sama dengan 9. Sebab apa? Sebab dia parallel. Ya. Boleh ya? Okey, equation of the straight line LM. Mana LM kita? LM. Yang ni adalah LM lah. Oh, rupa-rupanya persamaan dia adalah Y sama dengan PX tambah dengan C. P kita dah tentukan tadi 2 kan? Jadi macam mana kita nak tentukan kita punya C dia pula? Cikgu ulang balik semula. Bagaimana kita nak tentukan C kita? Pintasan Y kita. Pintasan Y kita, C kita ni. Ya, kita boleh tentukan, tak ada pun pintasan Y. Tapi yang pasti negatifnya kat bawah. Sebab dia pintas dekat part C kat bawah tu kan. Jadi, macam mana tentukan? Tak ada pun dia tulis pintasan Y. Ya, betul. Akilah Faris, terima kasih. Ya, kita akan gantikan nilai kita punya Y dengan X pintas, koordinat L tu ke dalam. So, hati-hati. 7 tu bukan Y ya. 7 tu adalah kita punya X. Maka kita gantikan kita punya Y9, 2 darab 7 tambah C. Maka C kita dapat 9 tolak 14. So, kita akan dapat sama dengan 10 pula. C sama dengan negatif 5. Maka persamaan akhir kita Y sama dengan 2X tolakkan dengan 5. So, inilah persamaan akhir kita. Okey, kita move lagi guys. Kita kena rushing laju sikit sebab kita nak habiskan semua soalan kalau boleh. Okey, soalan kebarangkalian. Mana datang 2? Nur Azhani. Okey, sorry, cikgu pergi balik. Mana datang 2? Sebab 2 ini adalah kita punya kecurunan yang selari dengan kecurunan ini. Yang mana nilai dia tadi kita dah tentukan dah. Kecurunan kita 2. Maka 2 itu adalah kita punya nilai P sebenarnya. Iaitu kecurunan dia, kecurunan yang selari, parallel. Ya, dengan kita punya garisan KL. Ini adalah persamaan KL yang kita dah olahkan. Ini adalah M kita iaitu 2. Okey, boleh faham ya? Okey, kita move lagi kepada soalan yang percubaan. Ini soalan kita punya kebarangkalian. Biasa soalan kebarangkalian. Ya, soalan kebarangkalian ni soalan yang mana soalan yang agak kritikal sikit. Tak adalah kritikal pun. Kadang-kadang ada pelajar yang dia tak boleh nampak bahagian kebarangkalian ni. Teknik penyenaraian adalah teknik yang paling mudah. Tetapi kalau dia bagi box yang ni senang sikit kan. Yang ni kamu kena senarai satu-satu. Ya. Okey, dalam kita punya box R ada pen. Dalam box X ada nombor-nombor 1, 3, 4, 7, 8. Okey, boleh ya? Okey.
So, list of the sample, apa ni dia ambil ni? 2 kad dipilih secara rawak. 1 kad dari kotak R dan 1 kad lagi dari kotak S. Ni dari kotak R, ini dari kotak S. Apakah kita punya sample place kita? Apakah pasangan pertama? P lah. P dengan 1, P dengan 3. Boleh senaraikan? Senaraikan. P 1. Pasangan kedua, P 3. Pasangan ketiga, P 4. Boleh ya? Dan kamu sambunglah ya. Kamu sambung semua sekali. Jangan lupa buka kita punya set, tutup balik set kita. Buka tanda set. Cikgu kalau nak senarai boleh short form ke kalau nama ni panjang? Okey. Kalau nak short form, contohnya lah. Biasanya dia akan bagi nama-nama yang dia punya permulaan nombor huruf tu berlainan. Contohnya bermula dengan Ali. Kemudian B apa B? B Borhan. C siapa? C Chong. D apa? D Delima. Ada ke nama orang Delima? Mungkinlah kan. Kalau soalan kalau bagi arahan contoh ya. Soalan kata apa? Soalan kata okey dengan menggunakan pangkal nama mereka itu sebagai dia punya untuk ni boleh mewakilkan kita punya kebarangkalian, kamu gunakan. Tapi kalau dia tak suruh bukan tak boleh, boleh. Kamu kena define. Cikgu saya nak pakai A ni mewakili Ali, kamu kena bagi tahu. Saya nak pakai B ni sebagai Borhan, kamu kena bagi tahu. Ya, C itu sebagai Chong. D itu sebagai Delima. Kamu kena define dulu. Baru kamu akan mulakan A dengan B. Baru dia nampak, oh kamu ada arahan ke atas tu, kamu dah definition dia, kamu dah define dia dah. Okey, A aku nak pakai yang ni, B nak pakai ni, kamu dah markkan dia dah. Cantik, ya. Supaya pemeriksa pun tak ragu-ragu ni, aku nak bagi markah ke tak bagi markah ni Soalan ni dia tak suruh pakai pangkal huruf pun. Tapi pelajar ni pakai kan. Kalau ikut skema itu skema kadang-kadang dia orang ada timbal balik. Itu kita serahkan kepada pemeriksa yang sebenar untuk PPSPM. Tetapi sebenarnya benda ini kita memudahkan. Jangan bagi dia orang rasa ragu-ragu. Kita labelkan. Okey, so vowel ataupun prime kamu kena kat sini kamu kena ambil lah vowel tu apa? Huruf vokal A, E, I, O, U. So kamu ambil semua pasangan yang ada E, iaitu E1, E3, semualah E1, E3. Alamak, cikgu nak kena senaraikan juga ke ni ke E4, lepas tu kita ada E7, lepas tu kita ada E8. Atau kalau atau ni maksudnya kamu kena ambil juga yang ada nombor perdana walaupun tak ada E. Nama nombor perdana. 1 nombor perdana ke guys? 1 bukan nombor perdana. 2 nombor 3 nombor perdana ke? 3 nombor perdana. Ya, maka 3 ini E dengan 3 dah selesai kan? P dengan 3. Jangan lupa kita ada P dengan 3. Kita ada juga kita punya N dengan 3. Sebab walaupun tak ada E, tapi dia nombor perdana. Sebab atau. Kamu ambil je. Okey. 3 tu adalah nombor perdana. 7 nombor perdana tak? Ya, 7 nombor perdana. 4 dengan 8 bukan. Maka 7 pun kena ambil lah pasangan dia. P dengan 7. Lepas tu satu lagi adalah kita punya N dengan 7 kan. Maka E dengan 7 tak perlu ambil lagi sebab dia dah ada repeat 2 kali, tak payah. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapakah kebarangkalian? Sebab dia suruh senaraikan, lepas tu kamu cari kebarangkalian. 9 per berapa ni? 3 darab 5 kan? 15. Tadi kamu senaraikan 15. Ada 15 sebutan. Nak tahu senang je. 3 darab dengan 5 dapat 15. Jumlah kebarangkalian. Jumlah sample set kita ada. Sample space kita ada. So simplify bahagi 3 per 5. Selesai masalah kita. Boleh ya? Okay guys. Masih bersama dengan Cikgu Tak lagi ni guys? Okey tak? Masih ada aura lagi? Masih ada energi lagi guys? Kita nak menghabiskan masa-masa ni. Mantap Pak Abu. Lama tak dengar. Siapa yang tahu biasa dengar tu kan. Mantap Pak Abu. Mantap. Okey, boleh lagi Cikgu nak teruskan lagi ni. Kalau boleh lagi. Mata masih segar lagi tak? Saya kat sawah ni. Tak apa, sekejap lagi cikgu tunjuklah sawah tu balik semula kan. Best cikgu terang. Alhamdulillah Syakira. Teruskan 5 minggu tau bersama dengan cikgu tau ya. Okey, masih fresh lagi. Okey, jom kita teruskan. Kalau ikut kelas kita sampai pukul 4 je ni. Ya, tapi tak apa, cikgu teruskanlah sebab nampak semangat tu kan. Harap-harap semua masih bersemangat lagi. Okey, bila sebut tentang konsonan dengan nombor genap, maka kamu mesti wajib ada dua-dua sifat tu. Apa nombor konsonan dia? Konsonan adalah selain daripada E lah. Maksudnya kamu ada pasangan P dengan pasangan N, konsonan. Tapi mesti dihadirkan bersama-sama dengan nombor genap. Kalau cikgu senaraikan panjang-panjang ni senang cikgu nak tunjukkan. Tapi tak apalah, kita faham kan. Konsonan P dengan N, nombor genap yang mana nombor genap? 3, 1 bukan nombor genap. 4 dengan 8 sahaja nombor genap. Maksudnya, kamu kena senaraikan dulu. Okey, P dengan 4, P dengan 8. Ini nampak? Ada konsonan, ada nombor genap. Dan. Kalau dan, wajib bersama-sama dalam pasangannya. Kita nak cari pelajar perempuan dan berumur 18. Kamu kan? Kita nak mencari pelajar perempuan
atau pelajar umur 17. Sorry. Pelajar perempuan atau pelajar umur 18. Maka yang ada perempuan pun kamu kena ambil semua. Yang ada umur 18 termasuk lelaki dengan perempuan kena ambil semua. Sebab atau ambil je. Ada je perempuan, ambil je pasangan dia. Ada je lelaki, ambil je. Sebab apa? Sebab ada dia umur 18. 18 SPM lagi ke? Alamak. Orang 18 orang dah ambil lesen dah. Kan? Mana ada orang 18 orang belajar SPM lagi? Tak adalah guys ya. Ambillah sebagai cabaran. Ini kelainan yang kamu boleh cerita dekat kamu punya subset kamu. Ingat lagi subset tadi apa? Kan? Esok umur kamu dah 60, kamu dah ada cucu. Ayah, atuk, saya nak ambil SPM ni. Apa barang ambil SPM umur 17? Atuk ambil umur 18. Apa pula atuk? Mana ada orang ambil umur 18? SPM semua umur 17. Itulah kamu tak tahu. Dulu pandemik, atuk SPM 20-20 plus. Kan? Kan ada satu sejarah dekat situ. Kan? Okay guys, jom kita teruskan guys. Okey, tadi kita apa? Konsonan dan nombor genap. Konsonan dan nombor genap. N pun ada konsonan juga. Maka kita ambil N dengan 4 juga. Pasangan dia N juga dengan kita punya 8. Maka ada berapa? Kita ada 4 daripada 15 lah kesemua tadi. Settle masalah kita guys ya. Okey, kita move kepada soalan yang seterusnya. Soalan paling favourite. Mantap Pak Bu, mantap. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah prisma. Cikgu ambil soalan ni daripada MRSM 2015 ya. Okey, nanti cari tahu guys. Setiap soalan yang cikgu tunjukkan ni, semua set soalan SPM, soalan percubaan negeri-negeri, soalan kita punya set-set model kertas soalan, semua ada soalan-soalan berkaitan yang bab cikgu bincangkan. Faris Daniel suka bab ni, alhamdulillah. Okey, dia ada banyak-banyak teknik lah guys ya. Teknik bayang-bayang. Kalau cikgu tengok je lah. Tak nak teknik-teknik kan. Tapi kita kena sesuaikan dengan pelajar-pelajar. Teknik bayang-bayang, ada teknik pangkah bulat, ada teknik tok kadi kahwin dengan rumah perempuan dekat dengan orang lelaki. Kemudian ada teknik tembak burung dan sebagainya. Banyaklah teknik-teknik kat situ kan. Banyak kan. Overall I suka maths ya. Ya. Jadi maksudnya terpulang kepada masing-masing. Buat maths tak couple pun tak apa. Lain macam tu sebab dia suka maths. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah prisma tegak. Trapezium ADHE adalah sebuah kerantah-rantah prisma itu. Baik. Diberi sudut satah BGH. Mana satah BGH BGH Oh, yang condong tu lah kan, yang lorek tu, ya. Siapa yang ada teknik masing-masing kamu boleh pakai dan kamu boleh compare dengan cara cikgu. Cikgu buat pangkah bulat je kalau pakai teknik pun, ya. Dan tapak satah EFGH ialah kita punya 50 EFGH. Okey, jom kita buat teknik pangkah bulat boleh? Pangkah bulat. Okey, so kita buat pangkah bulat. So BGH ni cikgu buat bulat bolehlah kita buat bulat. BGH mana B? B bulat, G bulat, H bulat. Okey, E F G H kita buat cross ya. E cross, F cross, G cross, H cross. Okey, lepas tu kita akan buat 3 huruf. Huruf yang tengah-tengah ni kita nak buat yang bulat dengan cross. Boleh ya? Yang ini kita buat bulat, yang ini kita buat cross. Okey, kita lihat. Antara bulat dengan cross kita tengok bulat. Okey, bulat sahaja. Mana bulat sahaja? Okey, bulat sahaja adalah B. Boleh ya? Cikgu ulang balik semula. Bulat sahaja adalah B. Mana bulat dengan cross? Okey, cikgu bulat dengan cross ada G dengan H. Maka kita ambil yang dekat dengan B. Yang mana dekat dengan B? Okey, yang dekat dengan B adalah kita punya G lah. Kita ambil G kita lah. Lepas tu, kamu tengok antara B nak pergi tembak kepada cross. Cross kita ada E dengan F. Mana dekat kita nak tembak? Nak tembak B ke nak tembak kita punya E? Kita akan tembakkan F lah. Ini F kan? Ni F. So, inilah kita BGF ni. BGF. Baik tu guys ya. Oi, betul lah. Pelajar-pelajar SPM ni memang betul cikgu rasa. Kalau SPM esok matematik, semua dah ready ni. Ya, semua dah ada teknik masing-masing dah. Maka sudut yang dinamakan adalah sudut apa? Sudut BGF. Teruskan semangat dan usaha kamu. InsyaAllah ada hasil di hujung jalan tu. Ya. Maka dia kata sudutnya adalah 50. Oh, rupa-rupanya nak tunjukkan sudutnya 50. Guys, mana sudutnya? Sudutnya di belakang tu. Nampak tak di belakang tu? Ini sudut 50 ni. Kalau cikgu lukis balik semula, maka dia akan jadi macam ni guys. Nampak? Ini adalah kita punya B tadi. Ini adalah G kita. Inilah F kita. Sudut kita di sini 50. Oh, cikgu panjang kita EH ni sama dengan panjang FG. Betul tak? Berapa panjang dia? 10 cm. Guys, soalan nak cari apa? Soalan nak cari BF. Boyfriend. Siapa ada boyfriend kat sini? Mengaku. Baik mengaku. Siapa single? Solo selamanya. Okey, siapa ada BF? BF ni nak cari macam mana? Kita ada soh catua. Singlet ada. Single tak ada. Okey, soh catua. Dan kita perhatikan, okey, ingat
Kalau nak main dengan Pythagoras theorem, kita pakai tuar tau. Kita pakai tuar. Pythagoras theorem, yang pertama, siapa yang tak nampak, tolong tentukan kita punya panjang yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini, yang kita labelkan sebagai H. Cikgu takut you confuse dengan adjacent nanti. Ya, label H dulu. Maka sini 50 bersebelahan dia, inilah A kita. Yang nak cari adalah tinggi ni, ini adalah kita punya O kita, opposite. Maka nak main O dengan A, kita akan mainkan tan, toa. Tan 50, toa opposite you iaitu BF you, boyfriend you, bahagikan dengan kita punya adjacent kita 10. Maka naikkanlah 10. Maka BF kita sama dengan 10 darab tan 50. Okey, so kamu kiralah sendiri ya. Tapi pastikan jawapan kamu 2 tempat perpuluhan. Ini benda-benda yang nilah sikit nilah kan. Tak teknikal sangat tapi kamu kena berhati-hati. Kamu tekan kalkulator sendiri. Guys, siapa yang suka matrik tadi? Ada yang pelajar yang kata cikgu saya suka matrik. Nah, tu dia matrik. Okey, matrik kita ada kat sini. Okey. Mari kita tengok soalan matrik. Bila nampak saya suka semua. Okey, alhamdulillah kalau suka semua. Okey, siapa nampak matriks? Kalau nampak perkataan tidak mempunyai songsang, cepat-cepat kamu kena ingat satu benda ni iaitu AD tolak BC sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab dalam proses matriks songsang dia ada 1 per AD tolak BC. Yang mana kedudukan AD tolak BC ini adalah berada pada denominator. Ya, mana denominator ini tidak boleh diwakili oleh kosong. Dia boleh jadi apa pun nombor, 0.1, 1, 100, negatif 100 dan sebagainya, kecuali 0. Boleh ya? Okey, 1 bahagi kosong sebab apa? Cikgu kamu cuba ambil kalkulator 1 bahagi kosong. Ambillah apa pun nombor bahagi kosong, kamu akan dapat undefined ataupun math error. Bila undefined ni guys, bila undefined maksudnya AD tolak BC tu tak boleh sama dengan kosong lah. Kalau tak dia jadi tak ada matriks songsang. Sebab tu nampak je perkataan tidak mempunyai songsangannya. Has no inverse. Maksudnya kamu straight. Tidak mempunyai songsangnya, kamu straight. Kalau faham-faham. Maka kita ambil lah A, B, C, D. Kita tolaklah AD tolak BC. So AD, A darab D, 5 darab negatif 1, negatif 5. Tolak BC, BC berapa? 2P. Sama dengan kosong. So 2P sama dengan negatif 5. So P kamu sama dengan negatif 5 per 2. Kalau kamu gantikan P negatif 5 per 2, dia tak ada matriks songsang. Tapi kalau kamu gantikan nilai selain negatif 5 per 2, baru ada songsangannya. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok pada soalan seterusnya. Rajah 8 menunjukkan 2 jenis bahan utama yang digunakan dalam pembuatan 2 jenis kek di sebuah bakery dalam bulan tertentu. Guys, soalan ni masih dalam matriks guys bentuk problem solving ni. Macam persamaan serentak tadilah, kita nak selesaikan secara matriks ya. Okey, diberi bahawa jumlah jisim bahagi bahagian A, bahan A dan bahan B untuk membuat kek coklat adalah 54 kg. Okey, nampak? Jumlah jisim bagi bahan A dan bahan B. Bagi kek coklat. Mana kek coklat? Ini kek coklat Ni bahan A, ini bahan A, ini bahan B. Rupa-rupanya 2X tambah kita punya Y sama dengan 54 kg. Ini persamaan pertama kita. Persamaan kedua kita kat mana persamaan kedua? Persamaan kedua kita dekat mana? Mana persamaan kedua kita? Dengan menggunakan kaedah matriks cari jisim B. Dia nak cari jisim B je tau. Untuk membuat kek coklat, bahan B, jika jumlah jisim bahan A untuk kedua-dua kek. Mana kedua-dua kek? Jumlah A, maka 40 tambah 2X lah. Yalah 2X lah. Bahan A kan? Jumlah bahan A kedua-dua kek ini adalah 2 kali ganda jumlah jisim bahan B. Bahan B 23 dengan Y kan? So kita akan samakan dengan 23 tambahkan dengan kita punya Y. Tapi dia kata 2 kali ganda kan B kita kan? 2 kali ganda kan? Masa kamu darab 2 saja. Kembangkan cantikkan lah. 2X kembangkan dapat 46, tambahkan dengan 2Y, pindahkan sini dapat 2X tolak 2Y sama dengan 46 tolak 40 dapat 6. Boleh guys? Ini kita punya persamaan pertama. Persamaan kedua, tukar dalam matriks, selesaikan secara matriks Yang tu pun cikgu ingat kamu dah boleh buat tu ya. 2 1 2 negatif 2, kita ada XY. Lepas tu kita gantikan kat atas tu 54, bawah tu gantikan sebagai 6. Selesailah kamu selesai secara matriks ya. Boleh ya? Tapi berhati-hati tau. Bila kamu dapat X dengan Y, pastikan kamu tentukan apakah jisim B tu. Jisim B tu diwakili oleh apa? Dia nak Y saja. Kamu kena buat conclusion, kesimpulan. Apakah jisim bagi Y kita? Okey, move kepada soalan seterusnya. Tengok sikit ada soalan, berapa soalan lagi? Ada lagi 3 soalan. Okey, cikgu bagi idea je ya. Nanti kamu boleh selesaikan. Okey, Rajah 10 menunjukkan graf laju masa. Graf laju masa, tolong take note. Graf laju masa guys. Graf laju masa ada 2 benda yang penting. Satu, kecerunan. Graf laju masa, kecerunan sama dengan apa tu guys?
Kecurunan. Kecurunan sama dengan apa kecurunan? Soalan ni boleh buat Okey. Kecurunan sama dengan apa? Kecurunan okey, dia kata luas dulu. Okey, kita ambil luas dulu. Luas di bawah graf semua ni ke bahagian mana-mana lah. Bahagian sini, jarak sinilah kan. Dia adalah samakan dengan jarak yang dilalui. Kalau semua luas di bawah graf ni, jarak yang telah dilalui untuk semua part lah. Kalau dia nak jarak untuk 4 ke 9 je, cari yang jarak yang ni je lah. Luas di bawah tu je lah. Okey, so kecurunan sama dengan apa? Kecurunan sama dengan pecutan. Kecurunan sama dengan pecutan. Dua benda ini boleh dapat berdasarkan graf laju lawan masa. Apa lagi satu graf yang kita ada guys? Apa lagi satu graf kita ada? Faris Daniel, terima kasih. Acceleration. Apakah graf yang satu lagi kita ada? Graf yang satu lagi. Kamu belajar fizik pun ada benda ni guys. Ya. Graf yang satu lagi kita panggil sebagai apa? Graf yang satu lagi kita panggil sebagai graf jarak lawan masa. Yang ni ada satu je info yang kamu kena buat calculation. Kecurunan kita. Kecurunan sama dengan kita punya bukan pecutan tapi dia sama dengan laju balik, speed. Okey, kita teruskan. Nyatakan tempoh masa zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju je seragam aja. Mana laju yang seragam? Yang ni lah. Cikgu, dia bergerak ke ni cikgu? Ke dia berhenti? Ini speed lah guys. Ini speed. Maksudnya dia masih bergerak tetapi dalam keadaan yang relax, santai je. Santai Pak Abu. Kan? Dia bawa kereta, dia punya kalau pedal tu 120 km sejam tu dalam yang tu je dia pergi dalam masa-masa tertentu. Maka berapa dia punya tempoh masa sepanjang ni lah 4 ke 9 lah, iaitu 5 saat lah. 5 saat mana tadi? 5 saat. 5 second lah, 5 second. Okey, so jarak yang dilalui 9 saat pertama je. Carilah luas bawah ni semua. Boleh ya? Cari trapezium kat situ kan? Cari trapezium kat situ. Boleh ya? 1/2, 9 tambahkan dengan 5, darabkan dengan kita punya 5. Kamu akan dapat jawapan kat situ untuk jarak dia. Hitung nilai U jika kadar perubahan laju. Perkataan lain, tolong take note. Kadar perubahan laju ataupun kita sebagai rate of change of speed. Ini adalah sama dengan acceleration dalam bab ni. Okey, boleh ya? So, untuk kita punya 3 saat terakhir, mewakili 2. So, 3 saat terakhir yang ni je lah. So, kita gunakan, tadi ada share tadi. Siapa tadi kat atas tu? Nurul Hanis ya. Kecurunan kita ni. Ni, kat sini. So, apakah titik kat sini? Titik kat sini, X dia adalah 12, Y dia adalah U. Okey. Sini apakah kita punya koordinat? 3 saat terakhir yang ni je lah kan. Yang ini apa? Yang ini adalah kita punya 9 dengan 5. Gunakan, berapakah pecutan yang dia bagi? Pecutan dia adalah 2. Maka kita akan letakkan sebagai apa? U tolak dengan 5 bahagi 12 tolak dengan 9 sama dengan 2. Pecutan dia 2. Selesaikanlah. Kamu akan dapatlah jawapan. U tolak 5 sama dengan 2 darab dengan kita punya 3, 6. So, U sama dengan kita punya 11. So, U sama dengan 11 lah. Logik lah. U kat sini 11. Okey, boleh ya? Okey, Da'i Syahid. Janganlah Da'i Syahid. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini soalan isi padu guys. Pepejal geometri guys. Okey, soalan yang second last ni guys ya. Yang ini cikgu bagi idea kepada kamu. Okey, nanti habis kamu boleh buat. Raja 4 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon. Okey, nampak isi padu. Cepat-cepat keluarkan isi padu untuk kon. Apakah isi padu untuk kon? 1/3 pi. Sebab dia tapak dia lah kita punya tu kan. Bulatan kan. Pi r square darabkan dengan h. Berapa h dia kat situ? Ya. Boleh ya? Okey, lepas tu dia kata apa? Isi padu cecair. Isi cair je. Cecair ialah 308. Yang ni je lah. Jika diameter luas cecair itulah, ini adalah 7 diameter, maka jejari dia, radius dia adalah 3.5 lah kan. Maka radius dia adalah 1/3 pakai 22/7. 3.5 kuasa 2 darabkan dengan H lah. H tu adalah H air. Berapakah isi padu dia kata? 308. Kat sini kamu selesaikan lah. Kamu akan dapat H dia berapa. Tapi berhati-hati. Soalan kata cari ketinggian, find the height in centimeter of the container. Cari ketinggian bekas itu. Okey. Boleh kirakan tak? Siapa yang ada kalkulator? Tak. Cikgu kirakan sekejap ya. Yang kamu dapat ni bukan H yang dia nak tau. 308 darab dengan 3 bahagi 22 darab dengan 7 bahagi dengan 3.5 kuasa 2. Lepas tu kita dapat H. Berapa H yang kamu dapat? Cikgu dapat 24. Betul tak? Tolong kirakan sekejap. Cikgu kira, takut cikgu ada calculation mistake. Sama tak pakai kalkulator? Dapat 24 ke? Okey, cikgu dapat 24. Tapi 24 tu guys. Betul cikgu Okey, Atira terima kasih. 24 tu adalah ketinggian air. Tapi soalan bukan nak ketinggian air. Dia nak, ini soalan ni ada pelajar dia berhentikan sampai sini. Tapi dia nak ketinggian bekas itu. Cikgu macam mana tahu ketinggian bekas itu? Kita akan mainkan ratio sikit. Mainkan ratio. Apa itu ratio? Nisbah. Okey, tengok ya. Kalau radius ini 3.5 atau nak main ratio pun boleh, nak main radius boleh, nak main diameter pun boleh lah kan. Ketinggian dia ketinggian semua. Betul, dia nak ketinggian semua bekas itu.
Bukan 24, 24 hanya ketinggian air sahaja. Okey, kita main banding-banding guys. Okey, kalau radius air ni, radius 3.5, berapakah ketinggian air? Ketinggian air 24 kan, cikgu letak kat 24. Ini cikgu fokus kepada radius, bawah cikgu letakkan kepada height dia, ketinggian kita. Okey, sama dengan apa? Okey, kita samakanlah dengan apa yang kita nak. Okey, tengok ya. Oh, bekas besar besar. Okey, berapakah radius? Okey, sebab atas ni ruangan radius tau. Berapakah radius kat atas? Bukan 14.6. Itu diameter. Nak dapat radius macam mana? Bahagi 2. Dapat apa? 7.3. Kan Nadidah kan? Okey, terima kasih Nadidah Hanis. Bahagi dengan apa? Sebab yang ni kamu main dengan kontainer yang besar. Maka height dia adalah height yang besar juga. Maka berapakah height dia? Height yang kita nak cari height itulah. Kirakan lah guys. Upside down, terbalik tu. Darab silang ke terpulang pada skill masing-masing lah. Kalau cikgu upside down, lepas tu cikgu darab tu. So 24 cikgu bahagi dengan 3.5. Lepas tu cikgu darabkan dengan 7.3. Siapa nak darab silang, dipersilakan. So kita dapat 50 perpuluhan, dapat perpuluhan ni. 057 kan. Cikgu ambil 06 lah ya. So inilah kita punya height of the container. Cikgu lepas kelas ni kita release stress nyanyi lagu ke? Okey, nanti kita tengok sekejap. Okey, last class, last. Okey, last. Okey, soalan last guys. Dah soalan 11 dah guys. Tengok cikgu boleh selesaikan dalam masa 1 jam lebih sikit lah ya. So paper 2 ini sebenarnya insya-Allah kamu boleh buat guys. Cikgu nak tunjukkan kamu semua boleh buat. Lepas ni banyakkan latihan je. Ingat tau seminggu target kita. Okey, Raja 9 menunjukkan satu bentuk terdiri ya daripada sebuah segi empat sama. Okey, dan dua semi bulatan dengan diameter AD dengan BC masing-masing. AD ada, BC pun ada sekali. Okey, itu diameter masing-masing tau. Diameter sukuan ni. Sukuan ni dengan sukuan ni tau. Ya, sebelah sana. Dia asingkan dia, dipisahkan. Okey, diberi bahawa AB 140. AB, okey, dia bagi 140. Okey, kirakan perimeter of the whole diagram. Whole diagram tau, bukan shaded region tau. Whole diagram. Okey, so setuju tak kalau cikgu kata whole diagram ada 140, sini pun 140 kan? Okey, kamu kena cari yang kita punya separuh ni, kamu cari separuh. Alamak, satu bulatan penuh ha. Apakah rumus bagi bulatan penuh? Pi r kuasa 2. Apakah pi r kuasa 2? Pi kita 22/7. Berapakah radius kita? Alamak, cikgu tak nampak pun radius dia. Berapakah radius kita kat sini? Segi 4 sama, segi 4 sama. Kalau segi 4 sama, maksudnya ABCD kan? ABCD, maka ini pun 140 lah ketinggian penuh ni. Boleh? Sebab dia adalah segi 4 sama dia sebut ABCD. Maka kalau 140 berapakah? Okey, Raudah terima kasih. Maka radius kita adalah 70 radius kita ya. Cikgu pakai radius kita 70 je. So darab dengan 70 kuasa 2. Cikgu perlu bahagi separuh tak? Ni separuh je. Cikgu tak payah bagi pun tak apa sebab cikgu tahu bahawa kombinasi daripada kedua-dua bagi side tu. Kamu nak bagi separuh boleh, nanti kena darab 2 balik. Okey, bila kamu dah selesai sini, kamu tambah 140 tambah 140, selesai masalah kamu ya. Okey, yang cikgu nak fokus adalah area pula. Bagaimana nak cari area? Carilah area penuh, tolak dengan area yang bahagian bulatan tu saja. Jadi kamu kena bagi part by part lah. Okey, kalau cikgu kan, okey ni segi 4 ni. Area shaded region kan? Dia nak area shaded region kan? Okey, berapakah shaded region ni? Bukan 140 darab 140 ya. Berapa tu? Sebab ini 14 tau. Ini 14, atas ni pun 14. Kamu kena tolak dengan 28 lah. Betul tak? Tolak dengan 14, tolak dengan 14. 140 tolak dengan 28, kamu akan dapat 112 ya. 140 kamu tolak dengan 28, kamu akan dapat sama dengan 112 cm. Maksudnya sini 112. So ini pun 112 juga ni. Ni pun 112 juga. Maka kamu untuk dapat luas yang petak tu saja 112 darab 112. Betul tak? Kan? 70 betul lah. Sebab ini pun okey sekejap. Ini 70. Sorry. Kamu tak boleh ambil 112 darab 112 ya. Sekejap. 112 adalah kita punya panjang ini kan tadi. Yang ni panjang ni. Panjang ni. Okey, bagaimana panjang ini pula? Panjang ini bersamaan dengan 140 lah. Darab 140 lah. Kan? Sebab itu adalah 140. Kamu boleh faham tak apa yang cikgu tunjukkan? Ini adalah bahagian A yang cikgu lorekkan. Sebab panjang ini tetap panjang ini. Tak perlu tolak dengan 28. Kan? Jadi 140 ni darabkan dengan yang ni 112. Hanya bahagian yang ini saja, tinggi ini saja. Tinggi ini saja yang panjang lah kan. Lebar-lebar tu. Itu saja yang perlu tolak dengan 14 dengan 14. Tetapi panjang dia tetap sama 140. Maka itu adalah segmen yang pertama ya. Okey, segmen yang kedua adalah segmen yang bahagian sini. Macam mana nak cari sini? Okey, bagaimana nak cari situ ya? Kita punya dua semi bulatan dengan diameter AD dengan BC masing-masing. Sebab dia tolak dengan 14 dengan 14, maka cikgu boleh katakan bahawa yang ini adalah semi bulatan dia lah. Ini semi bulatan yang mana jejari dia dah berbeza dah sekarang.
Okey, berapakah jejari dia sekarang? Berapakah jejari dia sekarang? Jejari asalnya tadi 140 bahagi 2 70 kan? Okey. 70 tolak dengan 14 berapa? 70 tolak 14. 70 tolak dengan 14 kamu akan dapat 56. Faris Jus, terima kasih. Lama tak nampak nama Faris Jus ni ya. 56. Maka apa kata kalau cikgu cadangkan area B ni, area B okey, terpulang bermasing-masing. Mungkin nak buat separuh je, tetapi cikgu nampak area B dengan area ni sama kan? Tak perlu sampai separuh lah. Cikgu buat full terus, cikgu combinekan jadi satu bulatan. Maka dia akan jadi pi r kuasa 2. Pi r kuasa 2. Guys, cikgu tersilap satu benda tadi. Cikgu nak betulkan balik nanti. Okey, pi r kuasa 2. Apakah pi kita? Pi kita adalah 22/7. Darab dengan radius kita berapa? Radius kita tadi Faris 56 56 kuasa 2. So dapatlah area B. Cikgu tak perlu bagi separuh-separuh. Nanti kena darab-darab pula ya. So tambahkan area A tambah area B. Settle lah. Guys, yang ni salah formula lah guys. Ni. Bukan 2 pi r lah. Bukan pi r square lah. Ini adalah kita punya apa? Inilah kita punya 2 pi r. Kan? Tak ada siapa pun betulkan cikgu tadi ya. Ataupun ada yang tapi dia takut-takut nak tegur kan. 2 pi r yang atas. Tadi perimeter kan. Kita tadi nak cari perimeter tadi kat atas ni. Okay, so guys, kita dah habis dah soalan kita untuk bahagian sini. So, ya, macam mana guys? Selama 1 jam setengah plus minus ni. Masa emas guys. Kamu ada lagi 10 subjek nak kena belajar. Kamu ada lagi 9 subjek, ada yang belajar sampai 11 subjek ya. Guys, matematik kita letak satu strategi selama 1 minggu. 5 minggu. So, strategi 1 minggu ni fokuskan kepada kertas 1. Ikut sama dengan cikgu. Ya. Okay, so bila kita dah selesaikan kita punya 1 minggu ini, kamu apa yang nak buat dalam tempoh 1 minggu ni, cikgu cadangkan kepada kamu untuk cari pasir paper trial negeri-negeri, buku-buku latihan, set-set pasir soalan SPM sebenar dan cuba selesaikan semua 11 soalan kita punya section A tu. Buatlah dalam, aku nak target setiap satu hari nak buat 11 soalan. Nampak? Lebih kurang dalam 1 jam je dah selesai 11 soalan. 7 hari kamu ada. 7 hari 7 set kamu dah selesai. InsyaAllah kamu akan bertambah yakin. Target 52 markah kita guys. Okay, so siapa pelajar yang ada untuk sesi matematik tambahan, AdMat. Okay, admin kita dah beritahu tu. So, siapa yang ambil AdMat, pukul 5 nanti, link dah kita share dari Telegram group channel kita. So, jangan lupa Telegram kita, PTIN Studio ya. PTIN Studio. PTIN Studio. Di dalam tu ada bahan-bahan kita dan link group dan sebagainya. So, para pelajar untuk matematik sahaja, kita akan jumpa minggu depan pada pukul 3. Kita akan update di WhatsApp group dan juga di Telegram lah. Telegram channel. So, di Telegram channel tu, kamu boleh komen lah kalau nak komen apa-apa. Nanti cikgu akan minta admin kita buat satu post. Apa yang kamu belajar pada sesi pada hari ini selama 1 jam setengah. Minta kamu ramai-ramai komen. Boleh ya? Komen di ruangan chatting tu, komen tu di Telegram channel, apa yang kamu belajar guys tu. So, para pelajar dikasih sekalian, cikgu doakan yang terbaik untuk semua sekali. Cikgu dan PTIN Studio nak mengharapkan kamu semua cemerlang dalam subjek matematik dan juga semua subjek insyaAllah. Kita target straight A guys, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus, ya, kamu memang handsome. Saya cakap cikgu handsome. Oh, Firdaus ingat kan nak suruh dia cakap dia handsome, ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sabar sekejap. Kita roll back. Ada satu pesanan daripada Kak Fatin kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa AdMat kita. Kita tengok video Kak Fatin kita daripada Sawah Padi. Ini dengan sesi mat kita sebentar tadi. Okey, Kak Fatin nak ingatkan korang yang mana yang belum dapatkan lagi ebook part 2 kita, boleh dapatkannya di Telegram @PTIN Studio. Dan jangan lupa korang perlu follow Telegram dan IG kami @PTIN Studio. Okey, bye-bye. Ini dengan sesi